Hari ni aku nak share beberapa info menarik berkenaan Sugu Pavitra, YouTuber viral yang tengah hangat diperkatakan dekat Malaysia. Terutamanya berkenaan dengan jiran dia yang tak puas hati dengan kejayaan dia tu. Betul ke? Assalamualaikum and hi guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat walafiat di mana korang berada. Kepada siapa yang dah subscribe channel YouTube aku doakan korang bahagia selama-lamanya. Dan kepada siapa yang baru jumpa channel YouTube aku ni, nama aku Nome, dan aku harap korang boleh consider untuk subscribe channel YouTube aku ni untuk korang updated dengan topik-topik panas yang akan aku ulas pada masa akan datang. So, apa cerita kita kali ni? Kali ni dalam video ni aku akan cerita berkenaan Sugu Pavitra, YouTubers yang sedang hangat diperkatakan masa ni, yang tengah kecoh dan meletup-letup satu Malaysia ni. Untuk memulakan topik ni, kita check dulu apa background Sugu Pavitra. Okey, sebenarnya Sugu Pavitra tu adalah combination nama antara Sugu, suami, dan Pavitra adalah isteri kepada owner channel YouTube yang diberi nama Sugu Pavitra. Sugu Pavitra adalah pasangan suami dan isteri yang berbangsa India yang tinggal di sekitar perkampungan Sungai Siput, Perak. Encik Sugu bekerja dekat sebuah ladang di sekitar tempat tinggalnya, dan Puan Pavitra ataupun Pavi adalah seorang suri rumah yang pandai memasak. Niche ataupun kandungan channel YouTube Sugu Pavitra ni sebenarnya tertumpu dengan cara masakan kaum India di Malaysia ni. So kalau korang tengok dekat dia punya channel YouTube ni, dia akan share resepi daripada menu kaum India yang lazimnya dimasak dekat Malaysia ni. Dan kalau kita perasan memang tak ramai orang Malaysia, terutamanya daripada kaum India, yang buat kandungan video yang share macam mana cara diorang masak, apa resepi menu kaum India kat Malaysia ni. Memang tak ramai. Kalau ramai, kita memang dah selalu nampak dah dekat suggested video daripada YouTube terutamanya lah. Sebab dekat Malaysia ni kebanyakannya orang akan buat channel YouTube masakan Melayu. Itu memang ramai lah. Antara yang top adalah Cik Nom, Limau Nipis, dan banyak lagi lah. Tapi yang bestnya dekat channel YouTube Sugu Pavitra ni, dia bukan saja share macam mana cara ataupun resepi memasak menu kaum India ni. Dia menggunakan bahasa Melayu yang fluent, yang lancar, untuk dijadikan bahasa pengantaranya semasa dia buat video tu lah. Sebab dulu aku ada ingat, aku try juga nak cari resepi menu masakan India ni, tapi aku tak jumpa macam mana ataupun apa medium yang aku nak, kalau boleh aku nak masak sendiri dekat rumah, nak try ikut resepi dia satu persatu pada masa dulu lah. Tapi sekarang ni, since Sugu Pavitra ni dah buat ni, so aku rasa macam happy jugalah. Apa benda yang aku cari dulu tak ada, sekarang dah ada. Tapi bukan mamak, dia beza tau. Masakan India yang berketurunan India dengan mamak ni dia tak sama. Yelah, kalau kita nak cari makanan India ni dekat luar untuk kita makan dekat kedai, pada akulah, pandangan peribadi aku ni macam ada sikit curiga lah dengan status halal dekat restoran India, terutamanya yang bukan beragama Islam ni. Dan kalau mana kedai yang ada sertifikat halal pun, aku pun dah pergi dah. Kebanyakannya dekat Bangsa lah. Salah satu restoran daun pisang yang famous dekat Bangsa, dekat Lawi tu. So kalau selalu sangat, dah 2-3 kali makan dekat tempat yang sama, so aku kadang-kadang nak juga option yang lain. Aku pun bila dah rasa sangat nak makan tu, aku pun kadang ada juga rasa macam nak masak sendiri kat rumah. So bila ada channel yang macam channel Sugu Pavitra ni, aku macam excited lebih sikit. Aku excited bukan apa, sebab kalau kita tengok buku, dia kadang-kadang tak sama tau dengan kita tengok YouTube ni. Sebab satu persatu dia tunjuk macam mana nak buat, macam mana nak masukkan, bila nak masukkan, dia lain. Sekarang dah satu Malaysia pun dah boleh buat. Aku rasa kandungan yang dia pilih oleh channel Sugu Pavitra ni agak bijak lah, sebab dia nampak dekat situ macam tak ramai yang buat kandungan yang macam ni dekat Malaysia. So kalau korang tengok channel Sugu Pavitra ni, cara dia bercakap tu memang fasih. Dia tak adalah perfect, tapi untuk seorang yang bukan Melayu, yang bukan
bukan bahasa utamanya berbahasa Melayu tu, pada aku dah cukup okey lah untuk dengan cara dia bercakap. So bila korang layan je video-video daripada channel Sugu Pavitra ni, korang akan dapat rasa yang Pavi dengan Sugu ni dia memang humble sangat. Cara dia bercakap, cara dia nak makan, so memang agak macam keras lah sikit kan. Tapi pada mulanya, sebab kalau ikutkan dia bukannya dah lama, baru je 4 bulan je buat YouTube ni. Selain daripada tu, korang akan amazed tau bila tengok dekat video dia ni, dengan cara dia menjaga kebersihan dapur dan perkakasan dia lah, dia punya kuali, dia punya sendok. Sebab dia bukan senang tau kita dengan keadaan yang serba sederhana ni untuk menjaga kebersihan, terutamanya dekat kita punya dapur. Sebab kalau kau tengok kat kuali tu, boleh cermin muka, betul tak? Boleh tengok balik kita punya reflection dekat dia punya kuali tu. Sampaikan dia ada satu video macam mana dia jaga kuali dia, sebab ramai sangat orang yang tanya dia macam mana dia jaga kuali dia yang dah 3 tahun tu, tapi condition tu macam baru. Channel ni mula mencuri perhatian apabila banyak media massa dekat Malaysia ni ataupun platform yang viral start cover cerita-cerita daripada channel Sugu Pavitra ni. And satu yang aku dapat tengok macam mana dia tegur salah satu orang yang komen dekat dia punya video tu. Dia cakap, kenapa cakap Melayu, cakaplah Tamil sebab dia kan India. So dia reply balik, dia cakap kenapa tak boleh cakap Melayu sebab dia kan orang Malaysia. So benda yang macam ni menaikkan lagi dia punya rating tu lah. Orang rasa appreciate dengan cara dia menjawab tu. Tambah lagi pula cara dia bercakap tu kan, dia ni memang macam betul-betul rakyat Malaysia lah yang patut dicontohi. And kalau korang tengok M-Star, Berita Harian, The Sun Daily, New Straits Time, Harian Metro dan banyak lagi lah, kalau korang boleh cari dekat internet tu sendiri, memang ada cover pasal Sugu Pavitra ni. Dan juga lagi, diorang bukan cover sekali je, kadang-kadang dia siap update lagi apa yang currently yang tengah terjadi dekat channel Sugu Pavitra ni. Bukan calang-calang orang ni boleh dapatkan perhatian daripada banyak media massa berita-berita dekat Malaysia ni kan. Dan bila orang dah share, dah start tengok, dan ramailah juga dapat tahu pasal perkongsian yang bagus yang cuba disampaikan oleh channel ni. Antara orang yang try menu masakan channel ni adalah Abang Sazali Samad sendiri, dan ada juga yang mencuri perhatian, ada satu pasangan Jepun ni. Kalau kau tengok memang comel lah, dia buat daripada mula sampai habis, lepas tu dia makan, dia bagi review sekali yang dia buat daripada channel ni. Aku tak sangka lah sepadu-padu bicep Abang Sazali Samad tu rupanya ada kari Sugu Pavitra di sebalik uratnya. Okay, korang boleh check sendirilah dekat dia punya channel ni masakan, antara apa-apa menu masakan yang telah di-share. Dia ada banyak, dia masak ayam, dia pun ada masak kuih. Korang boleh check sendiri apa antara menu makanan yang telah dibuat oleh channel Sugu Pavitra. So selain daripada menu tu, apa lagi yang korang nak tahu? Berapa gaji dia YouTube bayar? Okey, disebabkan ada orang tanya dekat situ, aku tolong korang untuk check berapa YouTube dah bayar channel Sugu Pavitra ni. Jangan marah aku orang lain yang tanya tu, bukan aku yang nak bagi tahu. Untuk kita check anggaran yang telah dibayar oleh YouTube kepada channel Sugu Pavitra ni, salah satu platform yang kita boleh gunakan untuk menilai adalah Social Blade. Okey, lepas aku check dekat Social Blade, aku masukkan nama channel Sugu Pavitra ni, and aku search, apa yang aku dapat dekat sini adalah channel ini telah membuat 72 video dan mempunyai lebih 13 juta tontonan yang terkumpul semenjak video pertama dibuat. Dan setakat video ini dibuat, dah ada 450,000 subscribers kepada channel yang usianya ni hampir 4 bulan. Dia bermula penghujung Januari dan sekarang ni baru pertengahan Mei dah ada 450,000 subscribers. Padu teruk So kalau kita boleh tengok dekat sini, channel ni dianggarkan oleh Social Blade telah mendapat purata sekitar RM325 sehingga RM5,200 sehari. Sebab kalau kau tengok dekat sini, dia punya currency adalah dalam USD. Aku dah convert siap-siap dekat dalam duit Malaysia. Tapi perlu diingat, apa yang aku sharekan dekat sini hanyalah anggaran semata-mata. Benda ni pun tak boleh
boleh bagi tepat. Dan siapa yang lebih tahu berapa pendapatan diorang ni adalah Sogu dan Pavi sendiri. Dan kalau korang perasan, sekitar sebulan yang lepas, channel ni ada juga mendapat hadiah daripada rakyat-rakyat Malaysia lah. Lepas dia dah dikenali ramai yang memberikan hadiah kepada keluarga ni. Terutamanya ada yang bagi hadiah dekat anak dia, ada yang bagi peralatan masakan, dan yang paling istimewa adalah hadiah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita sekarang ni. Apa yang PM kita bagi, tripod, dia bagi periuk nasi dan juga lain-lain lah peralatan untuk memasak. PM kita siap buat note lagi masa yang dia bagi hadiah tu. And diorang pun dah buat frame lagi nota tu. Senang nak tempal kat dinding kan, untuk jadikan kenang-kenangan. Power dia. Bukan semua YouTuber dapat nota daripada PM kan. So bila diorang punya rezeki ni dah bertambah murah, ramai jugalah yang mengambil peluang ni untuk mengucapkan tahniah dengan pencapaian yang diorang telah dapat sehingga ke tahap ni kan. Tidak lupakan juga orang yang menarik supaya jangan pergi ke mana-mana, dan lebih teruk daripada itu untuk menjatuhkan kita. Dan sepanjang minggu ni kita dapat tengok ada kumpulan yang meminta channel ni untuk ditutup. Sebab antara alasan dia adalah channel ni dikatakan telah mendedahkan resepi masakan turun-temurun kaum India. Aku pun tak faham. Sebenarnya benda-benda ni ada je orang lain dah buat, tapi sebabkan diorang ni tak terkenal, tak ada pula diorang suruh diorang padam balik posting diorang tu. Tapi ni sebab dah famous kan, ramailah yang merah mata tengok diorang ni. Antara yang komen tu menggunakan bahasa Tamil supaya tak ramai yang boleh baca dan faham permintaan tu. Korang yang buat ni mesti spesies yang tak boleh tengok orang lebih sikit pada korang kan. Apa nak jadilah korang ni, tak boleh tengok orang senang. Dan bila dah reda cerita pasal nak tutup ni channel, ada lagi satu cerita lain pula timbul. Cerita dia berkenaan dengan jiran kepada Sogu dan Pavi ni, yang dikatakan dia ni lah yang dulu jurulatih ataupun coach YouTube kepada Sogu dan Pavi ni. Apa masalahnya pula dengan jiran si Sogu dan si Pavi ni? Jiran yang bernama Sri dikatakan oleh sesetengah pihak seperti iri hati dengan kejayaan yang telah dicapai oleh Sogu dan Pavi. Tapi korang kena ingat, cerita ni sebenarnya bukan baru-baru minggu ni je yang jadi. Antara Pavi dengan Sri ni, sebenarnya cerita ni dah jadi lama dah, lebih daripada sebulan yang lepas, tapi baru dihangatkan balik oleh netizen dalam minggu ni. Sri ni sebenarnya dia pun adalah seorang YouTuber, and dia juga ada channel YouTube yang sendiri. Dia punya subscriber pun bukan sikit-sikit. Aku tengok dengan dia punya subscriber, dengan jumlah video dia ni, dia punya pendapatan pun boleh tahan juga. Cerita antara Pavi dan Sri ni bermula apabila netizen diorang tengok balik satu video yang dimuat naik oleh Pavi ni pada pertengahan April, yang bertajuk kali pertama dapat surat dan minta maaf. Dalam video ni Pavi dilihat berterima kasih lah dengan subscriber, dengan orang yang tengok video dia dan bagi support, sehingga kan dia dah boleh mula mendapat income daripada YouTube. Selain daripada tu, dia juga kita boleh tengok meminta maaf atas kesilapan dia yang sebelum ni. So sebagai netizen yang berwibawa dekat Malaysia ni, kita mana boleh dengar orang minta maaf tanpa kita selidik apa salah dia yang telah dibuat sehingga kan dia telah meminta maaf. Benda ni perlu dicek. Jom kita layan video ni. Jadi saya minta maaf juga untuk channel-channel yang saya bagi warning, sebab memang saya pun baru untuk YouTube, jadi saya pun tak tahu apa-apa pasal YouTube. Jadi kawan rapat saya yang bagi tahu dekat saya review masakan tu salah. Tapi saya ingat lepas saya tengok setengah orang channel tu yang review masakan dia orang tu memang okey juga, tak ada masalah. Jadi saya juga silap. Untuk itu saya minta maaf, untuk saya warning anda semua. Sekarang saya sudah delete semua warning tu. Jadi saya memang minta maaf dengan 2-3 channel tu. Okey, harap anda semua maafkan saya. Setelah netizen melakukan kajian terhadap permohonan maaf daripada Pavi tu, diorang dapat tahu yang sebelum ni ada satu video yang telah dimuat naik oleh Sri tu sebenarnya, yang dalam video tu dia telah mengecam dan juga mengaibkan Pavi. Tapi apa detail yang dikatakan oleh Sri dalam video tu terhadap Pavi ni, aku cari-cari tak jumpa, sebab dia punya video tu dah tak ada lagi dekat dalam channel Sri ni. Ya, dia pun dah mengaku dia dah padam video tu. Dia siap cakap lagi walaupun dia rugi padam video tu. Ada ke macam gitu?
Tapi apapun, selepas 5 hari video yang dimuat naik oleh Pavi yang meminta maaf tu, Sri telah pun memuat naik pula satu video yang mengeksplain apa yang telah terjadi sebenarnya dekat dalam video yang sebelum ni dia delete tu. Dan juga dia nak mengklarifikasikan balik permasalahan antara Pavi dan Sri ni. Dia cuba nak bagi tahu dekat orang ramai lah apa dia punya masalah sebenarnya. Kalau korang tengok video ni, sebenarnya bukan senang nak faham tau. Sebab Sri ni, dia bercakap ni, dia ada macam campuran Melayu, India dengan campuran Indonesia. So, dia punya penggunaan bahasa tu kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang dia tengah cakap ni. Dan ada banyak short form juga dekat dalam dia punya teks-teks yang ditunjuk tu. Tapi aku cuba jugalah bercerita dekat korang apa yang aku faham daripada video ni. Dari pengamatan aku, sebenarnya sebelum ni adalah beberapa komen ataupun kenyataan daripada Pavi ni yang membuatkan Sri ni tak puas hati. Tapi apa detail yang si Pavi cakap ni aku cari pun tak jumpa. Sebab aku rasa Pavi ataupun Sri ni memang dah delete komen-komen tu. Sebab benda ni berlaku sebulan lebih dah lama dah. Antara perselisihan faham antara Pavi dan Sri ni sebenarnya, satu adalah berkenaan dengan salah faham ataupun reaction Pavi kepada YouTuber yang telah membuat review masakan ataupun review resepi. Dan yang kedua pula adalah ada beberapa kenyataan yang berunsur resis yang telah ditujukan kepada Sri ni. Pada aku, si Pavi ni pun dah pun meminta maaf. Dia pun sebelum Sri nak explain pun dia dah minta maaf dah daripada awal berkenaan apa yang telah terjadi kan. Even dekat dalam penyataan maaf tu pun Pavi ada siap puji yang Sri ni telah banyak membantu dia. Pada aku, bila orang dah minta maaf ni, so kita perlulah menerima maaf orang tu kan. Bukan apa, tak ada gunanya pun kalau nak memanjang-manjangkan hal ni. Bila orang tu dah minta maaf, maksudnya dia dah akui perbuatan dia tu tak betul. Dan lepas daripada video permohonan maaf dan penjelasan daripada Sri ni, aku tengok kedua-dua ni dah tak ada dah nak cerita dan komen pasal berkenaan isu ni antara satu sama lain. So aku harap diorang berdua ni boleh maintain lah benda ni sampai bila-bila. Kira move on lah. Lebih baik kalau korang combine, korang masak dalam satu video tu, masak 2 orang sekali ke. Jangan lupa pula masukkan aku sekali dekat dalam video tu. Boleh aku share sikit subscriber korang kan. Tapi aku ni bukan gila subscriber tau. Tapi korang yang tengok video ni kena subscribe lah channel aku, please. Tapi aku bukan gila subscriber. Tapi korang kena subscribe. Sudahlah. So, apa pendapat korang berkenaan dengan isu ni? Pada aku, kita kena tengok isu ni daripada satu angle yang lain lah. Sebab bila aku start buat material untuk cover berkenaan dengan isu ni, aku dapat tahu yang kita masih ada rakyat Malaysia yang berjiwa besar macam si Pavi yang boleh memperkenalkan diri sebagai rakyat Malaysia kan. Dia tak cakap dia ni daripada kaum apa, dia asal mana kan. Dia cakap dia orang Malaysia. Dan secara tak langsung korang dapat tengok yang channel masakan Sugu Pavitra ni sebenarnya telah menyatukan netizen dan seluruh rakyat Malaysia ni lah, mana yang tahu pasal isu ni. Sebab bukan selalu kita boleh berada dekat dalam satu page yang sama tau, menyampaikan pandangan masing-masing. Especially berkenaan dengan betapa bangganya kita dengan seseorang itu yang mengaku sebagai seorang rakyat Malaysia. Nak pula orang yang menyatukan kita ni daripada orang yang buat channel masakan. Selain tu, bila aku tengok channel Sugu Pavitra ni, aku dapat rasakan lah sebenarnya happiness tu sebenarnya bukan bererti kita kena banyak duit. Walaupun kita dalam keadaan yang serba sederhana pun, sebenarnya kita boleh mencari jalan untuk merasakan kebahagiaan tu. Nampak tak aku bersandiwara di sini? Okeylah, sebelum lagi banyak quote of the day yang aku boleh sampaikan dekat korang ni, apa kata korang bagi juga pendapat korang berkenaan dengan isu ni kat bawah. Korang boleh isi ruangan komen kat bawah ni untuk kita bertukar-tukar pandangan berkenaan dengan isu ni.
Okay guys, untuk menutup video aku kali ni, aku ucapkan tahniah kepada channel Sugu Pavitra atas pencapaian mereka. Dan aku harap mereka terus sukses dengan apa yang dorang usahakan untuk masa depan. Okay, sampai di sinilah video aku kali ni. So, aku harap korang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian aku yang kali ni. So, stay safe guys. Bye-bye.